وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan memelihara diri, keluarga dan masyarakat daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan bercakap atau bermain dengan gadget agar pahala jemaat tidak menjadi sia-sia. Mimbar pada hari ini akan membicarakan topik bersediakah kita. Sidang jemaat yang dirahmati, untuk memulakan khutbah ini, mimbar mengambil kesempatan mengingatkan golongan yang mempunyai komitmen yang masih belum dilunaskan kepada PTPTN agar segera berbuat demikian. Hal ini demikian kerana Islam menitik beratkan sikap jujur dan bertanggungjawab dalam pelunasan hutang. Hakikatnya, insan yang berbahagia ialah insan yang bijak merancang menguruskan hutang. PTPTN berfungsi menguruskan pinjaman untuk tujuan pendidikan tinggi dan mengutip bayaran balik pinjaman serta menyediakan skim simpanan dan mengurus deposit untuk tujuan pendidikan tinggi. Sidang jemaat yang dimuliakan, umat Islam akan menerima kehadiran bulan Ramadan dalam masa beberapa hari lagi. Seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan mengandungi penunaian ibadah yang wajib, khususnya puasa. Selain itu, kita juga menunaikan zakat fitrah dan menunaikan solat sunat tarawih serta berbagai-bagai ibadah yang lain. Walaupun terdapat 12 bulan dalam setahun, sesungguhnya tidak ada bulan yang dapat menandingi kelebihan bulan Ramadan. Setelah sementarahan pula dalamnya ada Lailatul Qadar yang pastinya lebih baik daripada 1000 bulan. Setiap ibadah yang dikerjakan, khususnya puasa, diberikan balasan oleh Allah dengan pahala yang tidak terkira. Syaratnya, setiap muslim mestilah mengikhlaskan dirinya dan menjauhi perkara yang boleh merosakkan ibadah. Firman Allah Azza wa Jalla yang telah saya bacakan pada awal khutbah ini daripada surah Al-A'raf ayat 29, yang maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku yakni Allah memerintahkan manusia agar bersikap adil dan istiqamah serta ikhlas dalam ibadah dengan cara mengikut syarat yang dibawa oleh para rasulnya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menerima amalan hamba-Nya kecuali amalan yang bertepatan dengan syarat dan dilakukan dengan keikhlasan. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa mengembalikan manusia kepada kehidupan selepas kematian pada hari kiamat. Sidang jemaat yang dimuliakan, kita tidak boleh menganggap ibadah dalam Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lain. Oleh sebab yang demikian, kita mesti melakukan persediaan sebelum menempuh bulan yang diberkati ini agar Ramadan tidak berlalu dengan sia-sia. Kita tidak mahu menyesal selepas Ramadan akibat tidak menyediakan diri dengan ilmu yang secukupnya. Bagi orang yang masih belum melaksanakan qada puasa Ramadan yang lalu, ingatlah bahawa hutang tersebut wajib dilaksaikan. Misalnya orang yang pernah berbuka kerana hamil, melahirkan anak, musafir atau uzur, dia hendaklah segera menggantikan puasa itu sebelum Sya'ban berakhir. Usahlah memandang ringan kerana puasa yang tidak digantikan selewat-lewatnya dalam bulan Sya'ban ini tetap wajib diganti selain dikenakan fidyah atau denda. Kadar fidyah yang digunakan oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan ialah suku daripada harga fitrah yang telah diwartakan. Oleh yang demikian, kadar fidyah bersamaan suku gantang iaitu sebanyak 688 gram. Menurut hukum fiqh, ada 4 kaedah penggantian puasa. Pertama, golongan yang wajib qada puasa iaitu orang yang meninggalkan puasa kerana
sakit, pengsan, nifas, gila, sengaja berbuka puasa dan melakukan hubungan suami isteri pada siang hari bulan Ramadan. Walau bagaimanapun, kewajiban qada hanya untuk suami, tidak termasuk isteri. Kedua, golongan yang wajib membayar fidyah iaitu orang yang hilang keupayaan untuk berpuasa sepanjang tahun kerana tua ataupun sakit yang tiada harapan sembuh. Kaedah pengertian puasa yang ketiga melibatkan orang yang wajib qada puasa dan membayar fidyah, iaitu orang yang tidak sempat menggantikan puasa sehingga tibanya Ramadan tahun yang berikutnya. Selain itu, menurut Imam Nawawi, ulama dalam mazhab Syafi'i, wanita yang hamil atau menyusukan anak wajib menggantikan puasanya sekiranya dia berbuka kerana bimbang kesihatan dirinya. Menurut pendapat yang kuat, wanita ini seperti ini juga wajib menggantikan puasanya serta membayar fidyah jika meninggalkan puasa dengan khawatir kesihatan janin atau anak yang disusukan. Keempat, golongan yang wajib qada puasa dan kifarah, yakni berpuasa 2 bulan berturut-turut, khususnya untuk suami yang batal puasanya akibat melakukan hubungan suami isteri pada siang hari bulan Ramadan. Sidang jemaat yang dimuliakan, soalannya sekarang, adakah kita sudah bersedia menghadapi bulan Ramadan? Bagaimanakah perasaan kita menantikan ketibaan bulan yang diberkati ini? Adakah kita mulai khawatir akan berlapar, tidak dapat makan dan minum pada siang hari sepanjang bulan puasa? Adakah kita bimbang kerana terpaksa menjaga lidah kerana tidak dapat mengumpat dan membuka keaiban orang kerana perbuatan tersebut boleh mengurangkan pahala puasa kita? Adakah kita risau prestasi kerja kita akan menurun sepanjang bulan Ramadan kerana letih dan tidak cergas? Adakah kita gelisah kerana pergi ke masjid dan surau setiap malam untuk menunaikan solat sunat tarawih? Bagi penghisap rokok atau rokok elektronik, adakah dia tidak tenteram kerana memikirkan terpaksa menahan diri selama kira-kira 14 jam? Mungkin inilah sebahagian daripada persoalan yang timbul dalam minda kita. Jika kita masih memikirkan hal ini, marilah kita melakukan muhasabah. Kita tidak mahu Ramadan kita rosak atau menjadi lebih teruk daripada Ramadan yang lalu. Mengakhiri khutbah minggu ini, marilah kita mengamalkan doa yang dicatatkan oleh Imam Al-Tabrani. Allahumma sallimni min Ramadan wa sallim Ramadan li wa nasallat wa tasallam minni mutaqabbala. Maksudnya, ya Allah, sejahterakanlah aku daripada datangnya Ramadan. Sejahterakanlah Ramadan bagiku dan terimalah daripadaku ibadah yang aku lakukan sepanjang Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisana